Khulafaur Rasyidin, mengikut susunan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian turun pula kepada baki lagi 6 sahabat, mencukupkan 10 sahabat yang mubasyiruna bil jannah, yang dikhabar gembira dengan tentu pasti masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai bicara 10 sahabat ini, terus turun kepada tabi'un. Ini secara ringkaslah sedikit ni. Ini secara ringkas sedikit. Dia macam terdahulunya dalam kitab Fatih Faridah ni, susunan dianya kepala-kepala malaikat turun kepada malaikat kebanyakan, barulah turun kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalanan Asy'ariyah, ni jalanan yang dhaif. Jalanan yang muktamad ni kita sudah bicara minggu lepas dan minggu terdahulu. Selepas daripada para nabi 124,000 orang, turun kepada ketua-ketua malaikat, dimulai dengan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kemudian ketua malaikat yang baki lagi 6. Ketua tu malaikat sahaja. Kemudian terus turun kepada Auliaul Bashar. Ini hak pandang yang muktamad. Manusia di kalangan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengikut susunannya, Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu turun kepada hak susunan dalam kitab kita ni. Yang paling afdal sekali ijma' ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, yang dipanggil ulul azmi, Rasul 5 orang ni, itu mengikut turutan. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian turun kepada baki lagi 20 orang rasul, yang melengkapkan bilangan rasul 25 orang, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil secara seorang-seorang. Hak Rasul 25 ni yang namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Hak Rasul 25 ni, jadi apabila Rasul 25 ni nama tercatat di dalam Al-Quranul Karim, maka termasuk di dalam perkara agama yang disebut sebagai maklumun fid dini bid-darurah, perkara yang diketahui daripada agama secara mudah-mudah. Sebab Rasul 25 ni namanya tercatat dalam Al-Quranul Karim. Jadi Rasul 25 ni wajib kita imani secara tafsir, secara seorang-seorang. Kemudian turun kepada rasul-rasul yang lain, yang melengkapkan bilangan rasul. Masyhur kitanya 313 orang. Habis rasul-rasul ni turun kepada para anbiya, para nabi. Masyhur kitanya seramai 124,000 orang para anbiya. Habis para anbiya ni mengikut turutan yang afdalnya, yang lebih di sisi Allah adalah kepala malaikat. Ru'asaul malaikah dipanggil, kepala malaikat. Habis kepala malaikat, turun kepada auliaul bashar, dimulai dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'un, kemudian para aulia. Habis para aulia, turun kepada awamul malaikah, malaikat kebanyakan. Sebab malaikatlah makhluk Allah yang paling besar, dan malaikatlah makhluk Allah yang paling banyak sekali. Turun kepada
awamul malaikah. Malaikat hak kebanyakan, hak paling ramai tu. Kemudian barulah turun kepada awamul bashar, manusia di kalangan orang kebanyakan. Ni mengikut turutan. Jadi sekarang ni kita duk bicara bab yang lebih di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab kita ni hanya setakat bicara hak sahabat yang 10 sahaja. Hanya bicara sahabat yang 10 sahaja. Dia secara halusinya, selepas daripada sahabat yang 10 pergi kepada sahabat yang sembahyang 2 kiblat. Sembahyang 2 kiblat. Mana ni? Di kalangan muhajirin, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Mereka sembahyang 2 kiblat. Dan juga Ansar yang di kalangan ahli Madinah yang awal-awal mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun sembahyang 2 kiblat juga. Kiblat yang pertama Baitul Maqdis, kemudianlah berpindah kepada Baitillah. Selepas sahabat yang sembahyang 2 kiblat, turun kepada ahlu Badrin, sahabat yang menyertai peperangan Badar. Kemudian sahabat yang menyertai peperangan Uhud. Kemudian sahabat yang terbabit dengan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni susunan-susunan di kalangan sahabat ni sendiri. Tapi dalam kitab ni tak panjang lah. Tak panjang. Hanya hanya cerita sahabat 10 yang mubashirun bil jannah, yang dikhabar gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat tu sahaja. Dia selepas ada sahabat yang wajib syurga 10 ni, pergi kepada yang sembahyang 2 kiblat, pergi kepada ahlu Badrin, mereka yang menyertai peperangan Badar. Mereka yang menyertai peperangan Badar, sama ada mereka yang menyertai peperangan Badar ni mati syahid ataupun tidak. Maknanya yang menyertai peperangan Badar sama ada syahid ataupun tidak. Sebab syahidnya 14 orang je syahid dalam peperangan Badar. Yang syahid ramainya peperangan Uhud. Atau syahid ramai tu 70 dah. Peperangan Uhud hak syahid ramainya 70 orang. Peperangan Badar 14 orang je. 14 orang, 6 orang Mekah muhajirun, kemudian 8 orang Madinah, orang Ansar. 14 orang. Maknanya ahli Badar yang lebih ni sama ada yang mati syahid 14 orang, dan juga yang hak tak mati syahid itulah. Yang mana peperangan Badar ni bilangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 317 orang. 317 orang. Ada riwayat kata 313 orang. Ada kata 313, ada kata 317 orang. Orang kafir musyrikun Mekah tu 1000 orang. Tu biasa kan diceritakan sejarah peperangan Badar. Sahabat 317 orang, ataupun setengah riwayat mengatakan 313 orang. Orang kafir Mekahnya 1000 orang. 317 orang pula yang berkudanya 2 je. 2 je kudanya. Kuda 2 je. Kuda lah. Hak kira ni, kira apa? Kenderaan perang lah panggil tau. Kuda lah. Kenapa lah pergi pada unta? Kuda 2 ekor je. Kuda 2 ekor je. Seekor untuk Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad. Ini orang yang banyak harta lah ni. Miqdad bin Aswad.
Seekor laginya Zubair bin Awam. 2 ekor je. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu salah seorang daripada sahabat yang wajib syurga tu. 2 ekor je. Kuda di kalangan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir Mekahnya kuda saja 100 ekor dah. Tentera 1000, kuda saja 100 ekor dah. Hak kisah peperangan Badar. Peperangan Uhud barulah tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seramai 1000 orang. Tapi perang Badar 317 orang saja, syahidnya 14 orang. Tapi ahli Badar ni hak syahid ke dah syahid ke, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah pergi kepada mereka yang menyertai peperangan Uhud, pergi kepada mereka yang menyertai perjanjian Hudaibiyah, mereka yang menyertai perjanjian Hudaibiyah. Sama jugalah dengan peperangan Badar. Peperangan Badar ni termasuklah yang mati syahid dan yang tidak mati syahid. Mati syahid 70 orang. Tentera Nabinya memanglah 1000 orang. Tentera Nabi memang 1000 orang. Tapi 1000 orang pun 300 tu berpaling. Tentera Nabi 1000 orang lah peperangan Uhud. Tapi dalam 1000 orang tu 300 orang tu puak munafikun. 300 orang tu puak munafikun yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Hak ning ni dia tarik balik 300 orang. Jadi 1000 tolak 300 tinggal 700 je. Tentera kafir Mekah 3000 orang. 3000 orang. Makna ramanya puak munafik masa tu 300 orang daripada 1000 tu. Mana kalau kita kata kok 1/3 tau. Dah. Yelah 1/3 lah. 300 daripada 1000. Gitulah lebih kurang lah 1/3 lah. Jadi mana bunyi tentera Nabi ramai juga. 1000 hak sah. Berperang 700 je. 300 tu paling balik. 300 ada ni yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 300 puak munafik. Ramai tak ramainya puak munafik 300. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni 1000 tentera Nabi, 300 munafik. Tapi munafik ni dalam Quran sebut puak munafik ni. Sebab tu sembahyang Isyak malam Jumaat, sembahyang fardu Jumaat disunatkan baca surah Jumaat dan Munafikun. Isyak malam Jumaat, sembahyang fardu Jumaat disunatkan baca surah Jumaat rakaat pertama lepas Fatihah, surah Munafikun rakaat kedua lepas Fatihah. Surah Jumaat sebab itu berkait dengan malam dan hari Jumaat. Malam tu sembahyang Isyak lah malam Jumaat. Hari Jumaat tu sembahyang fardu Jumaat, baca surah Jumaat. Rakaat kedua baca surah Munafikun. Sebab apa? Nak memperingatkan. Nak memperingatkan macam mana kau keadaan ni, puak-puak munafik ni macam mana, sifat puak munafik ni macam mana, sifat puak munafik ni macam mana. Di antaranya dalam Quran menyebut wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadah. Tapi
di Terengganu ni tak pernah jumpa lagi lah masjid rakaat pertama baca surah Jumaat, rakaat kedua baca surah Munafikun tu. Tak jumpa lagi lah di Terengganu ni. Ke ada masjid mana? Semalam Jumaat lah ni, semalam Jumaat. Ada? Mana-mana masjid di negeri Terengganu ni. Di negeri Terengganu. Rakaat pertama baca surah Jumaat, rakaat kedua baca surah Munafikun. Mana kita? Kita ni bukan sekapung ni. Kita bukan sekapung ni. Kita Jumaat kapung masing-masing ni. Ni Jumaat kita kapung masing-masing ni. Ada? Rakaat pertama lepas Fatihah baca surah Jumaat, rakaat kedua lepas Fatihah baca surah Munafikun. Ada? Lepas tu orang Terengganu kita ikut live FB. Orang Terengganu kita juga ikut live FB. Cuba komen lah. Cuba komen. Kapung siapa? Semalam Jumaat tu imam baca surah Jumaat rakaat pertama lepas Fatihah, surah Munafikun rakaat kedua lepas Fatihah. Dalam live FB tu lah. Live FB tu ada orang Terengganu. Ramai orang Terengganu tu. Maknanya hak kapung untuk baca surah Munafikun tu, sebutlah kapung mana. Kalau dalam live FB tu tak ada seorang pun orang Terengganu komen, oh malu orang Terengganu. Malu orang Terengganu. Hak kita di masjid ni macam mana? Kapung mana? Baca surah Jumaat dan surah Munafikun. Dalam FB tengok pula kapung mana? Masjid mana? Baca surah Jumaat, surah Munafikun. Pilihan yang kedua, ni semua ni daripada hadis Nabi SAW belaka ni. Pilihan yang keduanya, sabihih dengan hal atas. Semayang isyak malam Jumaat, semayang fardu Jumaat. Kapung mana pula? Isyak malam Jumaat, isyak malam Jumaat. Maghrib malam Jumaat, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallah. Jangan pilih surah lain. Ni faham tak ni? Kalau lah maghrib malam Jumaat tak teringat ke malam Jumaat, kita pergi bacalah Alhaakumut Takasur ke, tak kira. Kita disunatkan hentikan bacaan tu, baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Sudah dah baca Alhaakumut Takasur, dah rakaat lagi Allah malam Jumaat ni, bismillah semula, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ada ni rakaat dah, rakaat pertama baru teringat Allah baca Alhaakumut Takasur. Kenapa tak baca Qul ya ayyuhal kafirun? Rakaat kedua lepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun sekali, baca Qul huwallah sekali. Rakaat dah rakaat keduanya, tak teringat Qul ya dengan Qul huwallah. Tak teringat. Minggu depan aku lah. Suspend kot tunggu dah. Dah? Rakaat dah rakaat kedua. Rakaat pertama tak baca Qul ya. Rakaat kedua tak baca Qul huwallah. Tapi rakaat dah rakaat kedua ni. Nak macam mana ni? Nak macam mana? Orang ketiga tak ada surah. Nak macam mana? Minggu depan lah. Suruh makmum peringat. Itu imam. Malam Jumaat ni tu imam. Malam Jumaat. Nak apa tu malam Jumaat tu? Tak ada nak apa-apanya. Suruh baca kuliah Qul huwallah. Orang kita tak boleh. Malam Jumaat tu imam. Dia faham kod lain lah. Dia faham kod lain malam Jumaat. Apa tu? Minggu lepas kuliah Qul huwallah tak baca dah. Minggu ni ingat lah tu. Tapi tak juga. Isyak malam Jumaat sabih dengan hal atas ada. Jumaat Munafikun tak ada. Setakat saya tahu. Sabih dengan hal atas isyak malam Jumaat. Semayang fardu Jumaat sabih dengan hal atas. Kalau saya boleh sebutnya Masjid Tokku cabang 3 sabih dengan hal atas. Itu yang saya boleh sebut. Lepas tu mana lagi di Terengganu? Sabih dengan hal atas. Semayang fardu Jumaat mana lagi? Masjid Padang Miding sabihi dengan hal atas tiap-tiap minggu. Tak juga. Tak juga. Tapi masjid Tokku cabang 3 tiap-tiap minggu. Sehingga ada orang gelar tu imam sabihi. Dia buat perli pula tu imam sabihi. Itu sunnah Nabi.
Hak tadi Jumaah Munafikun. Ada Nazri, ada orang komen dalam FB Terengganu. Tak ada. Kau Terengganu orang tidur lagi hujan-hujan ni. Tak ada lagi. Tak ada orang baca. Daya nak kira kita nak tanya orang baca ni. Tak so cerita tak ada orang baca tu. Orang baca. Terengganu Darul Iman. Kalau sabih kat atas ada berapa kali tau. Kalau sabih kat atas adalah ada orang main sabih dengan hal atas. Maka pertama baca surah Jumaah, kalau baca surah Munafikun, memperingatkan pok-pok munafik ni macam mana. Bayangkan tentera Nabi 1000 orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi SAW, hidup bersama dengan Nabi SAW. Peperangan Badar yang terdahulu Nabi menang. Peperangan Badar terdahulu Nabi menang. Ni peperangan Uhud. Dan peperangan Badar pula berlaku benda pelik-pelik. Orang Madinah tahu belaka Sebab peperangan Uhud ni bukan peperangan pertama kali. Peperangan Badar peperangan yang pertama kali. 313 kata setengah ulama, lawan 1000 boleh menang. Ini peperangan Uhud ni peperangan yang kedua. Tapi 300 orang munafik. Bayangkan masa Nabi SAW. Pada masa kita, di antara yang disebut dalam surah Munafikun, wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Bila kamu melihat akan mereka, kamu akan takjub dengan jisim, dengan penampilan mereka. Ni. Bila kamu melihat akan mereka, kamu takjub dengan apa panggil sekarang ni? Sekarang panggil apa? Penampilan. Dia punya karakter dia. Apa dia? Karisma dia. Apa? Karismatik. Tahu? Bagi karismatik lah. Orang yang ada karisma dia, orang yang ada ketokohan dia, tengok memang akan terpengaruh. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Bila mereka berkata, engkau akan dengar perkataan mereka, engkau akan terpengaruh dengan perkataan mereka. Tapi mereka ka'annahum khusyubun musannadah je. Banyak kayu yang bersandar, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penampilan mereka, karakter mereka, percakapan mereka, pidato mereka, kepitahan lidah mereka, orang yang berilmu pun tertipu sementara orang jahil. Orang berilmu di tempat sendiri pun tertipu, orang berilmu tempat luar pun tertipu. Dengan karakter, dengan pidato yang pandai. Tapi ada beberapa wajah. Pergi satu tempat, wajah yang lain. Pergi satu tempat, wajah yang lain. Yang sangat dipercayai, sangat diangkat oleh puak-puak kafir. Kenapa puak kafir sangat menyanjungi, sangat mengangkat? Kenapa puak kafir sangat suka? Kita faham dia lah. Orang Islam pun sama. Orang Islam sendiri pun ada berbagai fahaman, berbagai-bagai fahaman yang duduk di belakang. Ini kena faham molek. Orang yang boleh pergi tempat agama, cakap macam orang agama. Pergi tempat apa apa? Pergi kandang kambing, debek gitulah. Mana boleh ubah? Boleh ubah. Boleh saling kulit. Tapi penampilan memang takjub. Percakapan pidato tak ada orang boleh lawan. Masa Nabi pun tentera Nabi 1000 orang, 300 orang.
Pok munafik yang berundur yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kena cermat. Kena cermat molek. Kita ni akhir zaman. Tu cerita perang Uhud masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi ni selalu ceritalah. Mukjizat dah. Tubuh badan Nabi macam mana? Akhlak Nabi macam mana? Cukuplah. Mukjizat lagi, tubuh badan Nabi lagi, akhlak Nabi, saya ceritalah. Akhlak Al-Quran, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. 1,300 orang munafik. Padahal peperangan Uhud bukan peperangan pertama. Perang Badar pertama yang memang menang. Menang cemerlang lah. Menang yang cemerlang. Bukan menang tipi-tipi. 317 orang lawan 1,000 orang. Bayangkan kuda 2 ekor. Kafir Mekah perang Badar kuda 100 ekor. Dah. Boleh menang. Kau tengok kan orang berperang dengan pedang kan. Hak kuda yang memacu tu. Bayangkan hak kuda dengan orang hak berjalan. Mana hak kena pedang dulu? Dah kuda laju pula. Maknanya bukan kata pedang. Kena terajang di kaki kuda tu berrebah dah. Bukan kata pedang, bukan kata tombok lah. Maknanya kalau kuda tu kita terajang hak tentera hak berjalan kaki tu ada benda dah. Maknanya peperangan Badar yang cemerlang, peperangan Uhud pun masih lagi orang munafik ramai. Jadi kita cerita ni hak lebih dia kalangan sahabat sebab peperangan mereka yang menyertai perang Badar, mereka yang menyertai perang Uhud, mereka yang menyertai Bai'atul Ridwan. Kemudian kalau sahabat ni pula kedudukan yang lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah turun kepada tabi'un. Hak dalam kitab kita terus pergi pada tabi'un. Lepas cerita sahabat yang 10 orang yang wajib syurga, terus pergi kepada tabi'un. Ni rekas sikit lah. Ada kitab parti perintah kita ni rekas sikit. Hak perici tu kena ngajian kitab lain lah. Habis sahabat, kemudian tabi'un, yakni yang berjumpa dengan sahabat. Mengaji tak mengaji dengan sahabat tu cerita lain. Kalau banyak mengaji dengan sahabat, dia panggil tabi'un yang kabir, min kibarit tabi'in. Contohnya Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tu min kibarit tabi'in. Tabi'un yang kabir. Tabi'un yang saghir ni, yang sempat dengan sahabat, ngaji tak banyak. Kalau imam mazhab 4 gak, tabi'un adalah Imam Abu Hanifah, sempat dengan 6 orang sahabat. Imam Abu Hanifah sempat dengan 6 orang sahabat. Sempat belajar ke tidak atau khilaf ulama. Adapun Imam Syafi'i kita, Imam Syafi'i kita ni tabi'ut tabi'in, kurung yang kedua. Imam Syafi'i kita kurung yang kedua. Kurung yang pertama Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Imam Malik pun kurung yang pertama juga. Imam Malik kurung yang pertama juga. Kemudian orang kurung tabi'un, mana kurung yang kedua. Kurung yang pertama kurung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Dan satu kurung itu 100 tahun lamanya. Jadi kita ni kurun yang ke-15. Kita sekarang berada di kurun yang ke-15. Jadi satu kurung 100 tahun. Tak, satu kurung. Kalau satu abad, satu dekad 10 tahun tak? Kalau kita kan satu dekad, 2 dekad,
Mana satu dekad 10 tahun tau. 2 dekad 20 tahun ke macam mana kita? Kalau satu abad, abad tu berapa dia pula? Hak bahasa Malaysia, bahasa Malaysia. Kalau satu abad, 2 abad. Satu abad yang lalu. Apa dia abad? Ke abad kurung sama je bahasa Malaysia kita? Satu dekad yang lalu. Dekad 10 tahun rasanya. Dekad 10 tahun. Kalau abad, takkan 1000 tahun tau. Ke satu abad sama dengan satu kurung 100 tahun. Dah je dengar ke perkataan berabad-abad, berdekad-dekad, berkurung-kurung? Kita dengar biasa kan. Satu abad yang lampau, abad akan datang. Apa dia? Dekad 10 tahun, kurung 100 tahun, abad bahasa Malaysia kita. Abad ke mana? Tak tahu kau? Tapi kita kurung sebut juga. Bahasa Malaysia kita kurung sebut juga. Dia satu kurung itu 100 tahun lamanya. Kemudian orang yang kemudian ada kurung tabi'un. Kemudian ada kurung tabi'un, kurung yang kedua, kurung yang ini kurung tabi'un ni kurung yang kedua. Kemudian orang kurung, kemudian ada kurung tabi'un. Itu kurung yang ketiga. Kemudian sekurung, kemudian sekurung hingga sekarang. Dia kemudian ni dia akan bertambah kurang martabat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana kemudian ni bertambah kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang kemudian ni je dia rasa dia handalan, dia lebih daripada orang kurung-kurung yang terdahulu. Imam-imam muktabar terdahulu pun bagi mereka seperti ilmu tak sapa. Banyak ilmu mereka lagi daripada imam-imam muktabar terdahulu. Kalau ulama-ulama itu imam-imam muktabar, hak di 3 kurung yang pertama. Ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama yang terdahulu. Orang-orang alim kita masa dahulu pun bagi mereka ni maknanya orang yang ilmu tak sapa, pandai mereka lagi. Mereka maknanya kalau kita kata kok buat mudah-mudah je. Ulama-ulama kita lah, ulama-ulama yang terdahulu. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, boleh cakap mudah-mudah je. Kitab Munyatul Musalli Syekh Daud ni begian mereka komen. Kata hebat mereka. Kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah. Kitab Faridatul Faraid begian dia rendah-rendahkan orang kemudian. Syekh Daud Al-Fatani ke, Syekh Ahmad Al-Fatani ke, mereka semua ada kalangan awliya-awliya ilah. Kitab mereka puluh-puluh buah. Syekh Daud Al-Fatani ke, Syekh Ahmad Al-Fatani ke. Tapi bagi orang kemudian ni, bagi mereka ni tak mengaji macam mereka lah. Ada ni kitab Munyatul Musalli boleh dikata macam-macam. Ini cerita ni orang belajar ni. Orang tak belajar dia tak kenal Munyatul Musalli ke, kitab Faridatul Faraid ke. Hak tu mereka tak kenal langsung. Mereka nak komen macam mana kitab-kitab ulama ni. Sebab mereka tak kenal, tak tahu pun kitab-kitab ulama. Mereka tak belajar pun. Ini kalangan belajar agama lah. Bagi mereka tu lebih alim daripada ulama-ulama kita terdahulu. Mereka lebih alim daripada ulama-ulama mereka terdahulu.
Walha, orang yang kurung terdahulu dengan kurung yang terkemudian lebih afdal, mereka yang kurung terdahulu. Mereka yang kurung terdahulu lebih afdal daripada kurung yang kemudian. Nabi SAW bersabda, ma min yaumin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Ma min yaumin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Nabi kata, tidak adalah daripada satu hari melainkan hari yang kemudian daripada satu hari ini lebih buruk daripada satu hari yang terdahulu. Sehari-sehari, bukan kurung-kurung. Sehari-sehari tu. Ni sama telah satu kurung. Jadi kalau ulama-ulama sekarang ni tak ada lah siapa tangga macam ulama dahulu. Ulama sekarang, kalau ulama dahulu pun boleh dipertikaikan macam-macam, sementara pula hak ulama kita sekarang. Jadi bagi orang-orang ni kok dia rasa macam dia lebih alim, lebih mengetahui daripada ulama-ulama yang terdahulu. Jadi satu kurung dia akan jadi kurang kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 kurung yang pertama lah kurung yang selebih-lebih kurung yang Nabi SAW bersabda, khairu ummati al-qarnul ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik ummah adalah kurun yang mengikuti kurung aku, kurung sahabat, dan mereka yang mengiringi akan kurung sahabat iaitu tabi'un, dan mereka akan mengiringi kurung yang mengikuti kurung sahabat. 3 kurung yang pertama yang dinyatakan oleh Nabi adalah sebaik-baik kurung. Dia panggil kurung yang 3 kurung pertama. Di kurung pertama, di 3 kurung pertama dalam bab pegangan solid. Dalam bab pegangan solid di 3 kurung yang pertama. Lepas dia 3 kurung pertama tu lah turun kepada kurung yang keempat, atau jadi bagai-bagai. Masa kurung yang pertama, masa Nabi SAW, tu teguhlah. Dengan satu ayat Al-Quran sudah memada. Dalam bab akidah tak ada perselisihan langsung. Bab kurung agama ada sedikit perbezaan, adalah dalam bab kurung agama. Dalam kurung agama pun sudah berlaku sedikit perbezaan. Hak kisah sahabat diperintah supaya solat asar boleh sampai kepada Bani Quraizah. Bani Quraizah dah. Hak Nabi memerintahkan sahabat solat asar boleh sampai di tempat Bani Quraizah. Bani Quraizah. Tengok semula lah. Segitu dah. Itu cerita masyhur. Cerita dalam hadis yang sahih ni. Nabi memerintahkan sahabat solat asar boleh sampai di Bani Quraizah. Tiba-tiba perjalanan ada kendala. Jadi asar nak habis dah. Tempat tak sampai lagi. Nabi sembahyang asar boleh sampai di tempat Bani Quraizah. Tapi belum sampai tempat tu, waktu asar nak habis dah. Maka sahabat pecah 2 pandangan. Satu pandangan ikut macam Nabi kata. Habis waktu asar pun Nabi kata semasa tepat tu. Masuk waktu maghrib dah. Waktu maghrib pun Nabi semasa tepat tu. Gitu. Jadi kira-kira mematuhi perintah Nabi. Tapi solat asar di luar waktu. Satu pandangan sahabat pula, Nabi semasa di tempat tu, kalau sempat, tak sempat semasa di tengah jalan lah.
Ni ijtihad lah kena pandangan. Nabi dah kata gitu. Maka sahabat ni sembahyang asar dalam waktu, tapi seperti tidak mengikuti perintah Nabi. Ni. Tapi dua-dua ni, jadi satunya sembahyang asar dalam waktu maghrib, satunya sembahyang asar dalam waktu asar, tapi seperti tidak mematuhi perintah Nabi. Bila diberitahu pada Nabi SAW, Nabi tak kata apa pun antara dua pandangan. Ni bab pekok. Tapi satu tu tinggal asar, masuk waktu maghrib ni bukan tunai dah, jadi qada. Sebab ni ada kitabah mauquta, kewajipan yang ada waktu dia. Waktu asar, waktu asar lah. Hak sahabat sembahyang ada waktu pula, okeylah. Tapi Nabi perintah macam mana? Quran kata kena sembahyang ada waktu dia. Quran kata hak Nabi perintah itu pun wahyu daripada Allah. Ini pekok. Tapi kalau nak kira itu jauh tu. Yang pertama, sembahyang asar di tempat tu, tapi jadi qada, bukan tunai. Yang kedua, sembahyang asar tunai. Berat tu, tak ikut perintah Nabi. Hak pertama, ikut perintah Nabi. Berat tu. Sembahyang asar tu habis waktu dah, jadi qada. Tinggal sembahyang waktu ni berat. Mana ni? Tapi dua-dua Nabi tak kata apa. Dua-dua tu diakui ijtihad yang berbeza. Itu masa Nabi. Tapi tauhid tak ada. Masa Khulafaur Rasyidin pun sama. Bab pegangan clear, bab pekong pandangan sudah berbeza. Padahal imam-imam muktabar ni, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali ni, kenapa mereka berbeza pandangan? Tengok silsilah mereka belajar dari sahabat yang mana. Yang mana sahabat tu pun sudah ada perbezaan dari segi hukum pekong. Sebab tu masa sahabat ada mazhab dah. Tapi mazhab pada masa sahabat ni tidak berkitab. Bila tidak berkitab, jadi tidak berkembang. Adapun kemudian ni berkitab, berkitab baru berkembang. Kemudian barulah turun pada pemerintahan Bani Umayyah, turun pada pemerintahan Abbasiyah, apa semua. Ketulah masa pemerintahan Abbasiyah itulah. Masa tu jadi pemerintahan Islam bertambah luas. Ramai orang bukan Islam yang masuk agama Islam, yang bawa bagai-bagai agama asal yang berbeza. Maka di sinilah kurung yang keempat kelima ni lah bermulanya keluarlah panat kitab-kitab tauhid. Pada masa Imam Asy'ari, pada masa Imam Maturidi. Sebab pemerintah Abbasiyah ni masa tu pemerintahan Bani Umayyah, kemudian pemerintahan Abbasiyah. Susunan dia tu tak ingat molek tu. Tapi nak ceritanya, lepas daripada tu hak masuk Islam bukan lagi orang Arab, bukan lagi orang yang memahami ayat Al-Quranul Karim. Orang ajam macam kita, orang ajam. Arab, ajam ni ajam lah. Orang putih ke, orang Rom, Parsi ke, tu semua dia panggil orang ajam. Orang yang tidak memahami ayat Al-Quran. Maka ulama pun susung pembicaraan bab akidah. Timbullah Imam Asy'ari, Imam Maturidi di kalangan ulama khalaf, ulama kemudian. Ulama salaf di tiga kurung yang pertama. Pada masa solid dalam bab pegangan. Ayat-ayat Quran yang mutasyabihah serah direct kepada Allah, tidak ada sebarang persoalan. Hadis-hadis yang mutasyabih serah kepada Allah Subhanahu wa, tidak ada pembicaraan. Adapun kemudian tu pula bukan lagi orang Arab, jadi mereka tidak lagi memahami ayat Quran sebagaimana orang Arab memahami. Maka ulama kemudian diletak makna ayat-ayat yang mutasyabihah dengan makna yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu masa kita bicara dahulu hak sifat yang keempat, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Pembicaraan di situ.
Adapun pada masa salafus soleh, mereka tidak bahas langsung. Mereka tak sentuh langsung. Mereka diam, memada dengan mereka menyucikan Allah daripada menyamai makhluk. Mereka serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, istiwa alal arsh, summa stawa alal arsh. Kemudian istiwa Allah atas arasy. Serah. Istiwa ada banyak makna. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama salah. Ulama khalaf letak istiwa dengan makna yang selayaknya. Daripada bagaimana istiwa, ulama khalaf, ulama khalaf letak makna yang selayaknya. Ulama salah terdahulu serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menafikan tempat bagi Allah. Mereka tak bahas pun. Serah makna kepada Allah. Tak ada bicara buat tempat-tempat, tak ada bicara. Tak ada. Mereka tak bicara. Sebab apa? Sebab bertempat tu sendiri sudah menyamai dengan makhluk. Akidah mereka solid. Mereka tak bahas dah. Mereka tak bahas. Allah bertempat ke tidak? Mereka tak bahas. Sebab apa? Solid pegangan. Bertempat tu makhluk. Orang nak bincang buat tempat. Berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang je Allah bertempat. Macam mana yang ada tanpa tempat? Yang ada mesti bertempat. Itu yang ada di kalangan makhluk. Ada Allah pun bertempat. Itu jalanan salah. Ada salah tidak seumpama itu. Itu jalanan yang terpesong yang mengaku salah. Masalah tak ada bicara. Tempat tak tempat tidak dibicarakan. Mereka serah bulat-bulat. Istiwa apa makna? Serah kepada Allah. Ada. Atau di 3 kurung yang pertama. Kalau kita kemah molek dah akidah kita, ayat-ayat mutasyabih ni kita kemah molek dah, kita berpeganglah dengan akidah salah. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah yang sebenar ni. Bukan golongan terpesong mengaku salah. Akhir menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertempat. Allah duduk atas arah yang selayaknya dengan Allah. Ini bukan jalanan salah. Di 3 pertama, mereka tidak membahaskan, tidak menyentuh pun berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Itu kita bicara di sifat yang keempat, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan makna tidak serupa Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kita masa sekarang ni kena mantap molek dalam bab sifat mukhalafatu ta'ala al-hawadis ni. Nak pastikan kita betul-betul berpegang walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyah? Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang sebanding dengan Allah? Ada. Hal ta'lamu lahu samiyah? Tuan tanya, adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang sebanding, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan engkau jadikan bagi Allah sebanding. Kejap pegangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kejap molek situ. Kita pun pegang dengan akidah salah. Tapi yang sesuai masa kita sekarang ni, didatangkan makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah 3 kurung pertama, khalaf kurung yang keempat sampai ke bawah adalah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi jalan salah lah jalan yang rajih, jalan yang kuat dalil, jalan yang muktamad. Tapi kedua jalanan adalah jalanan ahli sunnah wal jamaah. Di 3 kurung pertama yang diaku, yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang sampai ke tolak betul-betul. Dia bawa jalanan salah, comel lah. Tapi jalanan kemudian ni dia kira macam tak ada. Macam ni. Macam
jalanan yang terpesong lah, bukan jalanan yang sebenar. Mereka tolak mentong-mentong ada. Jadi ulama-ulama muktabar yang hidup pada masa kemudian, yang berpegang dengan akidah khalah ni, bagi mereka seolah-olahnya berpegang dengan akidah yang terpesong, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Seolahnya gitu pada pahaman mereka. Sehingga kan bila dibicarakan berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih yang diakui oleh Nabi sebagai sebaik-baik tentera, sebaik-baik tentera, sebaik-baik pimpinan, sebaik-baik tentera. Yang mana Muhammad Al-Fatih ni pekohnya bermazhab Hanafi, tauhidnya bermazhab Maturidi. Muhammad Al-Fatih yang mana ketika pembukaan kota Istanbul tu, selepas daripada Nabi bersabda 900 tahun, Nabi bersabda 900 tahun lampau, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik petentera yang akan membuka kota Konstantinopel. Tu. Tapi Nabi bersabda tu 900 tahun terdahulu. Berlakulah pembukaan kota tu. Sebaik-baik pemimpin. Akidah Muhammad Al-Fatih Al-Maturidiyah, akidah khalaf. Sesat. Salahuddin Al-Ayyubi, pekohnya Syafi'i, tauhidnya Asy'ari. Timbul sekarang ni hak Nabi sebut sebaik-baik pemimpin yang membuka kota Konstantinopel, tak berlaku lagi. Tak berlaku lagi. Muhammad Al-Fatih bukan tu. Dia tolak Muhammad Al-Fatih. Sebab apa? Sebab akidah khalaf. Ni puak ni. Dia menafikan. Sebab apa? Tak join dengan puak dia. Ginilah contohnya puak Yahudi. Kenapa tak aku Nabi SAW sebagai Nabi yang akhir zaman? Sebab bukan Bani Israel hak mereka kenal. Lepas tu Nabi akhir zaman tak keluar lagi. Tak keluar lagi bagi mereka. Nabi Muhammad SAW tak boleh. Sebab apa? Mereka tak terima. Sebab bukan hak mereka kenal. Sebab apa? Bukan Bani Israel. Dia sama lah. Tuan Muhammad Al-Fatih tu macam mana tu? Hak Nabi kata sebaik-baik pemimpin. Dah ada. Hak Nabi kata sebaik-baik pemimpin, tak ada lagi. Tak ada lagi. Sebab apa? Sebab mereka nak tolak jalanan akidah khalaf. Sebab Muhammad Al-Fatih akidahnya Al-Maturidiyah, jalanan ulama khalaf. Ini bahayanya orang sekarang. Jadi fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Kejap molek, mantap molek, nak pastikan kita betul-betul berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. 3 yang pertama, solid dalam bab pegangan. Dia panggil ad-dauruz zahabi, dia panggil pusingan keemasan. Pusingan keemasan. Yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 3 kurung yang pertama. Sampailah turun kurung kemudian pun sampailah pada masa kita. Jahil lebih anbiya atas malaikah, yang mana para anbiya 124,000 orang tu lebih daripada para malaikat, termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ru'asaul malaikat, kepala malaikat yang 4 ni. Lebih para anbiya lagi daripada malaikat ni. Tiba-tiba jahil, tak tahu, tak berpegang di akidah. Nabi 124,000 dengan Jibril tu, lebih Nabi 124,000 lagi. Kita jahil, macam mana pegangan? Ada cerita tu lah ni. Kan susunan dia kan, hak paling afdalnya ulul azmi yang 5 turun, para rasul 20 orang, yang melengkapkan rasul 25 orang. Turun Rasul 313 orang. Turun para anbiya, para nabi 124,000 orang. Baru turun pada malaikat. Kepala malaikat.
Itu pegangan kita. Tiba-tiba tak jahil, tak tahu. Macam mana kalau orang jahil berkaitan dengan lebihnya anbiya atas para malaikat, bahawa tu tidak merosakkan iman. Mana tak penuh iman dia, cuma jahil je lah. Orang tak tahu. Malaikat Jibril AS tu kedudukan di sisi Allah di bawah daripada para nabi 124,000 orang. Oh, jahilnya. Lepas tu macam mana jahil kalau sebelum ni? Tak merosakkan iman, tapi jahil lah. Dia panggil tak tahu. Wallahu a'lam.